السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Misbah bin Abu Bakar hafizahullahu ta'ala wa rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata dia dari وقد فرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة الشريفة بعد صرف القبلة إلى الكعبة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وقد فرض, dan sesungguhnya, فرض صيام naik fa'il, syahri mudhafu ilaih, ramadhana mudhafu ilaih, difardukan akan puasa bulan Ramadan. Siyamu naik fa'il, syahri mudhafun ilaih, ramadhana mudhafu ilaih, mamnu' min as-sarf. Kenapa dihazafkan dia punya fa'il? Kerana maklum dalam mengaji dah berkaitan dengan syuruh matan al-ajurumiyah, jadi dimajhulkan, dibuangkan fa'il itu kerana maklum siapa fa'ilnya, iaitu Allah Ta'ala lah. Ay faradallahu siyama syahri Ramadan fi Sya'bana, dalam bulan Sya'ban. Difardukan puasa Ramadan dalam bulan Sya'ban. Syekh Ali Shubram Malisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hasyiah Ali Shubram Malisi ala Nihayatil Muhtaj, beliau mengatakan penetapan ataupun kefarduan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban itu tidak dapat ditentukan bilakah waktu yang tepat. Seperti mana Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut. Tidak ada ketetapan sama ada di awal Sya'ban ke, di pertengahan Sya'ban ke, ataupun di akhir Sya'ban, tak tahu. Cuma yang tahunya adalah bulan Sya'ban sahaja. Minas sanati tsaniyati jar majrur, ats-tsaniyati sifat as-sanah, iaitu daripada tahun yang kedua. Tahun yang kedua. Yang kedua, lil hijrati syarifati, bagi hijrah sifat asy-syarifati yang mulia, ia hijrah itu. Iaitu Nabi SAW telah berpuasa 9 kali Ramadan, kerana dia disyariatkan pada tahun 2 hijrah. Jadi sekarang umat Nabi SAW sudah berpuasa Ramadan sebanyak 1444 kali. Kerana tahun ini tahun 1445 hijrah, maka umat Islam Nabi SAW, umat Nabi SAW sudah berpuasa sebanyak 1444 hijrah. Maka dia telah berpuasa, Nabi SAW telah berpuasa sebanyak 9 Ramadan. Sebab apa? Sebab ketika Nabi SAW duduk di Madinah selama 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun tu, ketika itu banyak ibadat-ibadat furu' fiqh yang telah
diwajibkan ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya adalah Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 2 Hijrah. Maka 2 Hijrah sampai ke 10 Hijrah tu lebih kurang 9 kali. Okey. Dan 9 kali yang dia puasa Ramadan itu, kesemuanya itu kurang. Kurang maksudnya tidak lengkap 30 hari, melainkan setahun saja. Setahun saja yang puasa Ramadannya 30 hari. Selebihnya banyak yang 29 hari. Itu atas pendapat yang mu'tamad lah. Iaitu sekali saja daripada 9 Ramadan tu yang dipuasa sebanyak 30 hari. Sebanyak 29 hari. Satu saja yang 30 hari. Kemudian bila kita kata ada hari yang 29, ada hari yang 30, maka adakah pahala dari sudut Ramadan sendiri? Pahala Ramadan tu sendiri adakah berbeza ataupun sama? Jawapannya adalah sama. Tanpa melihat kepada hari-hari tersebut banyak ataupun sikit. Pahala Ramadan tetap sama. Cuma yang bezanya ialah bagi puasa Ramadan yang ada 30 hari, hari yang ke-30 tu ada pahala tambahan lain, iaitu pahala tambahan dari sudut kalau dia buat benda sunat, dari sudut sahurnya, buka puasanya dan sebagainya, tu dia akan menambahkan sikitlah, tambah nilai daripada puasa yang asalnya 29. Dia lebih kat situ ya. Dia lebih kat situ. Dia lebih apa? Dia lebih kat situ. Kemudian masuk satu topik seterusnya. Qala tarikhut tashri'is siyami. Tarikhu sejarah. Tashri'i pensyariatan. Syarra'a yusyarri'u tashri'an. Sejarah pensyariatan as-siyami puasa. Sejarah pensyariatan puasa. Kata dia as-siyamu ibadatun diniyatun. Bermula puasa itu mubtada khabar ibadatun, ialah satu ibadat sifat diniyatun, ai mansubatun ila dini, yang dinisbahkan ibadat tersebut kepada agama. Mutaqaddimut tashri'i, yang telah terdahulu, mutaqaddimun at-tashri'u, boleh kat itu, yang terdahululah oleh pensyariatannya. Mutaqaddimun at-tashri'u, telah terdahululah oleh pensyariatannya. Ladal umamil madiyati, pada umat-umat yang terdahulu, ya umat-umat. Al-umam jamak bagi ummah. Ummatun ummatani al-umam. Al-madiyah sifat bagi umam. Jadi puasa adalah ibadat yang dimangsakan kepada agama yang telah terdahulu, sudah disyariatkan kepada umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Musa alaihi salam, umat Nabi Isa alaihi salam, Nabi Nuh dan sebagainya. Yadullu ala dhalika tashri'is siyam ladal umamil madiyah. Gitu. Takdir dia punya musyar ilaih. Yadullu menunjuklah ala dhalika, atas demikian itu, ai dhalika mana? Dhalika tashri'i as-siyami ladal umamil madiyah. Pensyariatan puasa kepada umat-umat yang terdahulunya ialah fa'il yadullu qawluhu, ialah firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Kutiba, ditetapkan, alaikum, ke atas kalian orang beriman, as-siyamu, naik fa'il, ditetapkan ke atas kalian itu berpuasa. Kama kutiba, seperti mana kutiba ditetapkan dia kan puasa itu, alal ladzina min qablikum, ke atas orang-orang, ai sabatu yang telah sabitlah oleh mereka itu, min qablikum, daripada sebelum kalian. Kalian siapa dia? Kalian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ada dari sudut tasbih tu. Tasbih dari sudut sama-sama difardukan puasa. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam difardukan puasa. Umat yang terdahulu pun umat yang terdahulu pun diwajibkan untuk berpuasa. Tu surah Al-Baqarah ayat 183. Tu Lepas tu pun dia kata fahuwa, maka bermula dia puasa. As-saum ataupun as-siyam, mubtada khabar, masyru'un, disyariatkan dia kan puasa tu, liman qablana, ai liman thabata qablana, kepada orang
yang telah sabit ia man tu qablana sebelum kami. Tu orang yang telah sabit sebelum kami. Habis. Wa muakkidun ataf kepada masyru' ataupun wa muakkadun ataf kepada masyru' isim fa'il, isim maf'ul. Akkada yuakkidu ta'kid wa huwa muakkidun wa dzaka muakkadun. Muakkadun ataf pada masyru'. Dan puasa tu juga muakkadun, dikuatkan dia kan puasa tu bil kitabati alaina, dengan ketetapan ke atas kita. Alaina jar majrur, bil kitabati jar majrur. Kitabah ta'alluq pada ala. Penetapan ke atas kita, itulah menjadi dikuatkan lagi apa nama tu? Okey, jap. Fahuwa, maka bermula dia siam, itu puasa masyru'un, disyariatkan dia kan puasa liman qablana, bagi orang yang sebelum kita. Wa muakkadun bil kitabati alaina, dan dikuatkan lagi puasa tersebut dengan penetapan puasa itu alaina, bil kitabati ay bi kitabatis siyami alaina, dengan kewajipan puasa tersebut ke atas kita. Allah Ta'ala guna lafaz kutiba. Wa alaihim, dan ke atas mereka itu juga, ataf kepada alaina, dan dikuatkan juga dengan penetapan puasa itu berlaku juga ke atas mereka. Mereka siapa? Man qablahum, orang yang sebelum mereka. Mereka siapa? Mereka man qablakum, orang yang sebelum kalian, iaitu umat Nabi SAW. Sawa'un, sama ada, ittafaqatil kaifiyatu aw ikhtalafat, sama ada ittafaqat, sama ada bersepakatlah, sama ada bersepakatlah ia mana? Ia al-kaifiyatu, kaifiyat cara berpuasa, aw ikhtalafat, ataf kepada ittafaqat, ai ikhtalafat al-kaifiyatu, ataupun berbeza-beza kaifiatnya. Sama kaifiat ataupun beza kaifiat, itu menunjukkan sama-sama dari sudut kefarduan, cuma sama ada ittafaqat al-kaifiyatu, bersepakat dari sudut cara puasa, ataupun berbeza cara puasa. Itu berlaku khilaf lah. Tu nombor 3 disebut tu, ikhtalafa ahlu tafsiri fi mawdi'it tashbihi. Sebab Allah Ta'ala sebut tashbih kan, kama kutiba. Tashbih tu seperti mana ditetapkan ala allazina min qablikum, ke atas orang-orang yang sebelum kalian. Maka dia sebut nombor 3 tu, ikhtalafa ahlu tafsiri fi mawdi'it tashbihi, berlaku perbezaan pendapat oleh ahli tafsir pada tempat penyerupaan tu. Tempat penyerupaan tu khilaf. Faqila, maka kata sebahagian ulama, fil fardiyati la fil kaifiyati, iaitu sama umat terdahulu dengan umat sekarang, sama-sama dari sudut kefarduan puasa, bukan dari sudut cara berpuasa, bukan. Waqila, dan kata sebahagian ulama pula, fi miqdaris siyami, pada qadar puasa yang sama. Qadar puasa 30 hari. Okey. Waqila, dan kata sebahagian ulama pula, kaifiyatu, cara berpuasa tu sama. Minal kafi, daripada tahan, anil akli, daripada makan, wasyurbi, dan minum. Jadi khilaf. Tashbih tu dari sudut mana? Khilaf. Wajhus syabah dia. Adakah wajhus syabahnya dari sudut kefarduan tu sendiri? Ada khilaf. Ada yang kata dari sudut kefarduan je sama, adapun kaifiat berbeza. Ada yang kata jumlah hari yang sama. Ada yang kata pula sama dari sudut cara berpuasa, iaitu tidak makan, tidak minum. Unzur tafsir al-Qurtubi wa safwat tafasir. Lihatlah oleh engkau akan tafsir Qurtubi dan juga kitab Safwah at-Tafasir. Kemudian wat tashbihu fi hadhihi al-ayati, dan bermula penyerupaan mubtada fi hadhihi al-ayati, pada ayat ini, fi hadhihi jar majrur, al-ayati badal, yusamma, dinamakan dia kan tashbih tu, naib fa'il, dhamir mustatir huwa naib fa'il, kembali kepada tashbih, mursalan maf'ulun bih, iaitu mursalan mujmalan. Tu nama dia, mursal mujmal. Nombor 4 dia kata, apa maksud mursal mujmal ni? Dia main balarah sikitlah. Ai dzukirat fihi adatut tashbih, iaitu disebutkan padanya adat tashbih, seperti kaf. Kaf li tashbih, tu adat tashbih tu. Lakin tetapi lam yuzkar fihi wajhus syabahi, tidak sama sekali disebutkan padanya wajhus syabah, tempat penyerupaan tu dia tak sebut. Mithlu qaulina, seumpama kata kita, Khalidun kal asadi, Khalid itu seperti asad, seperti singa. Jadi Allah Ta'ala sebut
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Taala tak sebut pun wajhus syabah. Ni dia panggil majaz, dia panggil mursal mujmal. Mursal mujmal. Wa hikmatut tashbihi, dan bermula hikmah penyerupaan itu, ay tashbihi, tashbihil kitabah alaina wal kitabah ala alladhi min qablikum tu, ataupun min qablina, ialah ta'kidul hukmi, khabar bagi hikmah. Hikmah bagi tashbih tu apa hikmah? Hikmah kenapa Allah Ta'ala mentashbihkan? Kenapa? Apa hikmahnya untuk kita ambil? Iaitu ta'kidul hukmi, untuk menguatkan hukum. Ta'kidu khabar wa huwa mudhaf, al-hukmi mudhaf ilaih. Untuk menguatkan hukum. Menguatkan hukum apa dia? Menguatkan hukum kewajipannya itu berlaku pada atas umat Nabi SAW. Seperti mana umat terdahulu. Maka dia ditashbihkan. Supaya nak kata kuat sungguh ni, tuntutan ni, wajib bukan sunat. Wat tasalli, ataf kepada ta'kid. Dan juga tasalli, berhibur, bersenang hati. Li'ibadihi, mensenangkan hati untuk hamba-hambanya Allah, haitsu sekira-kira akhbarahum, telah mengkhabarkanlah oleh Allah akan mereka itu hamba, bi anna siyama, dengan bahawasanya puasa itu isim anna, allazi sifat siam, yang mana siam itu katabahu alaihim, telah menetaplah Allah akan allazi, pada allazi kena kepada siam, puasa, alaihim, ke atas mereka itu alladzina min qablikum, orang yang sebelum kalian. Jadi untuk kata senang hati, kata ibadat ni pun orang dulu pun kena juga. Dia rasa senang hati. Allah Taala memberikan hiburan ataupun senang hati, masukkan kegembiraan kepada hamba-hambanya, sekira-kira Allah Ta'ala memberitahu kepada mereka bahawasanya siyam yang mereka wajib ni qad katabahu, tu jumlah tu jadi khabar anna, sesungguhnya telah menetapkanlah oleh Allah akan siyam tu ala ghairihim, atas selain mereka itu ibad. Mana ibad di kalangan umat Nabi SAW. Jadi mereka rasa gembira, ada ibadat yang orang dulu wajib, kami pun wajib juga. Jadi seronok. Dengan harapan begitulah seronoknya. Kalau ada orang beriman tak seronok puasa tu, tu kecuali dia tu mampu kat fa inna tasalli fit tasawi, maka dari sudut mana kegembiraan tu, senang hati tu, fa inna tasalliya, isim inna, maka sesungguhnya tasalli, kegembiraan, hibur jiwa tu, fi aisabitun, sabit ia fit tasawi, dari sudut at-tasawi. Tasawi apa? Tasawi inda kitabatis siyam, ketika mana penetapan puasa yang wajib itu berlaku. Sama lah umat dulu dengan kita, umat Nabi SAW. Jadi rasa terujuk. Tu hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan penyerupaan dengan umat terdahulu. Dakik juga kita ni pun, walaupun disalah kecil-kecil pun. Allah. Wa qad ja'at suwarun mutanawwi'atun li siyami man qablana. Dia pun katalah, dia nak cerita sikit berkenaan dengan puasa orang dulu. Kata sama sangat tu, orang dulu puasa lagu mana? Wa qad ja'at, dan sesungguhnya telah datang ia oleh fa'il suwarun. Suwarun tu jamak taksir bagi surah. Suratun, suratani, suwarun. Gambaran-gambaran sifat mutanawwi'atun, yang tercabanglah ia surah tu, li siyami man qablana, bagi puasa yang orang thabata, yang sabitlah ia man qablana, sebelum kita. Telah datanglah gambaran-gambaran yang pelbagai. Mana? Cara untuk puasa tu pelbagai orang dulu punya. Cara ni pun maksudnya, hari dia akan ceritalah puak Yahudi ubah puasa, puak Nasara tambah puasa. Hari dia cerita itu. Faminha, dan maka sebahagian daripadanya, ni yang puasa yang pelbagai lah. Sebahagian daripadanya suwarin mutanawwi'ah tu, ialah barang, itu mubtada muakhar, minha ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam. Ja'a silah bagi ma, dhamir mustatir huwa, fa'il kembali kepada ma. Barang ni kena pada mana? Kena pada athar ataupun hadis. Yang datang ia hadis fi qawlihi, fi ta'alluq pada ja'a, yang datang fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, pada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbus siyami ila Allah siyamu Dawuda kana yasumu yawman wa yuftiru yawman.
Ahabbus siyami, bermula puasa yang paling disukai, ilallahi, kepada Allah. Ahabbu mubtada, as-siyami mudhafu ilaih. Ilallahi jar majrur, khabar siyamu Dauda, Dauda mudhafu ilaih, ialah puasa Nabi Daud. Sebab apa puasa Nabi Daud? Nabi SAW pun kata kana Daud, bahawa adalah ia Daud. Dhamir mustatir huwa isim kana, kembali kepada Siam, kembali kepada Daud. Khabar kana yasumu, berpuasa ia Daud, yauman, sehari, ai fi yaumin, yauman dharaf zaman. Wa yuftiru, atah pada yasumu, dan berbuka puasa ia Daud, yauman, ai fi yaumin, pada satu hari yang lain. Mana puasa selang-seli. Sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Itu hadis riwayat Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibn Amr. Daripada Ibn Amr. Kasa Ibnu Umar tu bukan Ibni Amrin. Ada ke sahabat Nabi Ibnu Amrin? Wallahu a'lam. Yang tahu Ibnu Umar ya. Kena cek semula riwayat tu. Tu ta'liq, bawah ta'liq. Mungkin tambah nuskah ke apa, nampak macam wow tu. Wallahu a'lam. Tapi adalah hadis riwayat Ahmad, siap debu jilid lagi, jilid yang kedua muka surat 160. Kalau Bukhari jilid yang kelima muka surat 123. Hadis Muslim jilid yang kedua muka surat 816. Mana hadis yang sahih lah ni. Ada Bukhari Muslim tu. Okey, kemudian. Okey, jadi tu puasa yang paling afdal. Jadi puasa sunat yang paling afdal ialah puasa Nabi Daud. Cumanya ada sebahagian ulama lah pula tafsirnya. Yang mudah pula ni. Okey, kemudian dia kata apa pula? Mana tadi? Itu hadis. Okey, jadi puasa sunat. Okey, ada sebahagian ulama kata gini pula. Nabi SAW sebut begini ni kerana tawaduk. Kerana apa? Kerana tawaduk. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan puasa Nabi SAW banyak juga. Walaupun bukan selang-seli. Isnin Khamishnya, hari putihnya, hari hitamnya. Lepas tu apa lagi? Puasa Zulhijjah, Arafahnya, Zulhijjah lagi, Muharram lagi, Sya'ban, Rajab lagi. Kalau himpun, tengok Rasulullah SAW punya puasa ni, kalau ikut sungguh lah, kalau kita pecah-pecahkan tu, banyak juga puasa dia tu. Kalau Nabi Daud alaihi salam, contoh kalau sebulan mesti puasa 15 hari lah. Mesti puasa 15 hari. Kalau Nabi SAW Isnin Khamis ada 4 minggu contoh, jadi 8. Kemudian puasa hari putih 3 hari, 11. Puasa hari hitam 3 hari, 14. Puasa apa lagi yang Nabi SAW puasa? Banyak lagi. Banyak lagi. Cuma ni mungkin ni panggil tawaduk Nabi SAW. Tu saya dengar daripada Habib Ali Zainal Abidin lah, Al-Hamid hafizahullah ta'ala. Kalau kira puasa Nabi pun banyak juga. Cuma Nabi SAW cakap gini kena tawaduk. Wa minha, ataf kepada mana ni? Ataf kepada kata mana ni? Wa minha ay wa min. Jap. Cari. Tu mana dia? Hilang dah. Wa minha wa min suwarin mutanawwi'ah. Ataf pada situ. Waw istinah lah. Minha tu ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, siyamun mubtada muakhar. Nabiyyi mudhafu ilaih, Allahi mudhafu ilaih. Musa tu badal bagi Nabi. Dan sebahagian daripada gambaran yang mutanawwi'ah tu, puasa yang macam-macam tu ialah siyamu nabiyillahi Musa, puasa Nabi Allah Musa. Siyamu mubtada muakhar, nabiyyi mudhafu ilaih, Allahi mudhafu ilaih, Musa badal. Puasa Nabi Allah Musa alaihi salam. Yauma Asyura, pada hari Asyura. Hari apa? Hari Asyura, 10 Muharram tu. Sebab apa Nabi puasa? Maf'ul ajli, syukran lillahi, kerana berterima kasih kepada Allah. Lillah ay ilallah. An anjahu Allah, bersyukur kepada Allah, akan bahawa anjahu, menyelamatkan akan Musa, fa'in oleh Allah, min fir'auna, daripada Fir'aun, fi dhalikal yaumi, pada demikian hari Asyura. Fi dhalika jar majrur, al yaumi badal. Kemudian bila Nabi Musa AS berpuasa pada hari Asyura, wa tawaratha al yahudu siyamahu, maka mewarisilah tawaratha,
Waratha yuwarithu muwaratha. Mewarisilah oleh puak Yahudi fa'il akan maf'ul bih siyamahu siyama Musa. Akan puasa Musa. Mereka pun turut berpuasa. Dapat waris dah. Panggil berterusanlah puasa Asyura itu pada puak-puak Yahudi. Anhu daripada Nabi Musa alaihissalam. Ila an qadima sehinggalah. Mereka berterusan puasa Asyura sehinggalah an qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika mana telah sampailah fa'il oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ay fil Madinah. Mansub bin Nazil al-Khafif. Wa kanu dan bermula dan keadaan mereka itu Yahudi fil jahiliyati, ketika mana zaman jahiliahnya, yasumunahu, khabarkan berpuasa ia oleh mereka itu akan Asyura. Ketika Nabi SAW sampai ke Madinah pun puak-puak Yahudi di Madinah masih berpuasa Asyura. Kama fi hadis Ibn Abbas, seperti mana terdapat pada dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Pada hadis apa? Pada hadis Ibn Abbas radhiyallahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Okey. Dia kata gini, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampailah fa'il oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata di Madinah. Fawajada al-yahuda, maka mendapatilah ia Nabi maf'ulun bih al-yahuda akan Yahudi. Yasumuna fi mahali nasbin, hal bagi Yahud. Hal keadaan mereka berpuasa yauma Asyura, pada hari Asyura. Jadi ketika Nabi SAW sampai tu, mereka tu dah puasa dah Asyura. Tak ada lagi Nabi SAW suruh ke apa ke, dah puasa Asyura dah. Maka fasu'ilu an dhalika, maka ditanyakan akan mereka itu Yahud an dhalika siyami yaumi Asyura, berkenaan dengan puasa hari Asyura. Mereka ditanya. Maka faqalu, maka berkatalah oleh mereka itu Yahudi, maqul qaul hadzal yaumul ladzi azhara Allahu fihi Musa wa bani Israila ala fir'auna. Okey. Dia kata bermula ini mubtada, al-yaumu badal, alladzi sifat yang mana azhara silah alladzi, yang telah menzahirkanlah oleh fa'il Allah fihi padanya, pada alladzi itu Musa maf'ulun bih akan Musa, wa bani Israila dan bani Israel atau pada Musa, ala fir'auna. Tu azhara Allahu fihi Musa wa bani Israil ala fir'aun ni. Azhara ni makna menyelamat lah ni. Sebab tadi dia tafsir dah sebelum tu, anjahullahu min fir'aun fi dhalikal yaum. Azhara ni pun boleh dengan makna mengalahkan. Allah Ta'ala bukan mengalahkan, menzahirkan. Mana menzahirkan kemenangan. Azharallahu fihi ay fi dhalikal yaum Musa wa bani Israil ala fir'aun. Okay. Ketika itulah diselamatkan Bani Israel dan Musa. Ketika itulah seolah-olah Musa dan Bani Israel ini menang ke atas Fir'aun. Itu dapat melepaskan diri daripada cengkaman Fir'aun. Fanahnu nasumu yawma Asyura ta'ziman lahu. Ta'zima lahu ay lidhalikal yawm. Maka bermula kami itu, khabar, nasumuhu, berpuasa oleh kami akan yauma Asyura ta'ziman maf'ul ajli, kerana mengagungkan lahu baginya ay lidzalikal yaum, bagi demikian hari. Sebab demikian hari itulah yang Allah Ta'ala selamatkan Fir'aun daripada kami. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi saumihi. Maka Nabi SAW berkata, nahnu bermula kami ni, khabar, aula lebih utama bi Musa, dengan Musa, minkum daripada kalian. Mana kami Nabi SAW lebih afdal, nisbah kedudukan dengan Musa yang ada di sisi kalian, kami yang lebih afdal. Maka fa'amara Nabi SAW, maka menyuruhlah oleh Nabi SAW bisawmi dhalika Asyura, ataupun bisawmi yaumi Asyura, dengan puasanya puasa hari Asyura. Maka Nabi SAW pun suruh puasa. Dan Nabi SAW nak membezakan antara puasa hari Asyura Yahudi dengan hari Asyura umat Islam ialah dengan suruh puasa Tasu'a, hari yang ke-9 Muharram, atau hari yang ke-11 Muharram. Untuk membezakan puasa Yahudi saja. Wa minha, habis. Tu suwarun mutanawwi'ah yang kedua. Ini yang ketiga pula. Wa minha, dan sebahagian daripada suwarin mutanawwi'atin li siyami man qablana, iaitu sebahagian daripada gambaran yang pelbagai
untuk menggambarkan puasa orang yang sebelum kita ni ialah siyamun nasara, puasa orang Nasara. Siyamu mubtada muakhar, an-nasara mudhafu ilaih. Puasa orang Nasara pula. Kita tengok lagu mana. Puasa orang Nasara. Dia ada cerita sini iaitu. Okey, dia kata fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu Nasara. Isim inna lah hum tu. Rama samu khabar inna, telah berpuasa oleh mereka itu Nasara Ramadana, pada bulan Ramadan. Fasadafu fihi al-harra wasyadida, maka berbetulan oleh mereka itu pada ketika itu pada Ramadan akan maf'ul bih al-harra syadida. Syadida sifat akan panas yang bersangatan. Allah, ketika mana Ramadan tu panas bersangatan weh. Payah nak puasa ni. Payah nak puasa ni. Okey, payah nak puasa ni. Okey, sebelum tu sekejap tengok dulu. Sebelum tu ini pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin lah. Hasyiah I'anatul Talibin. Pada perbahasan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tu. Iaitu dia kata syarih ala mutlaqis saum. Ni bukan Hasan Basri lagi. Ala mutlaqis saum, iaitu dari sudut semata-mata berpuasa. Sama macam orang dulu dengan orang sekarang, semata-mata puasa. Ni kata dalam kitab Syekh Abu Bakar Syattar, Hasyiah I'anatul Talibin. Duna qadrihi qadris saum wa zamanihi wa zamanis saum. Bukannya qadar puasa dan bukannya waktu puasa dak. Tapi semata-mata puasa, orang dulu dah puasa. Itu dari sudut samanya. Tapi qila, ada sebahagian pendapat kata innahu laisa minal khususiyat. Puasa Ramadan tu bukan khususiat umat Nabi. Kenapa? Kerana ditanggung atas penyerupaan puasa yang Allah Ta'ala buat tu ke atas hakikat sungguh sama dengan makna orang dulu pun puasa Ramadan. Sebab apa ada yang mengatakan orang dulu pun puasa Ramadan? Kerana ada pendapat ulama yang mengatakan tidak ada satu umat pun melainkan difardukan ke atasnya puasa Ramadan. Tetapi mereka mengubah ataupun menyesatkan diri mereka sendiri dengan tidak berpuasa Ramadan tapi puasa benda lain. Iaitu kata Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata kana saumu ramadana wajiban 'alal yahud. Puasa Ramadan itu wajib ke atas Yahudi. Walakinnahum tarakuhu wa shamu badalah. Tetapi mereka orang Yahudi meninggalkan puasa Ramadan dan mereka berpuasa ganti daripada bulan Ramadan yauman, sehari, minas sanati, daripada setahun. Sehari je puasa. Asalnya Ramadan 30 hari, dia puasa sehari je, pergi tukar. Wahwa, iaitu satu hari itu ialah Yaumu Ashura, hari Ashura. Za'amu, mereka berpendapat, berkeyakinan annahu yaumun, bahwasanya hari Ashura itu ialah hari aghraqallahu ta'ala fihi Fir'aun. Allah Ta'ala menenggelamkan pada hari Ashura itu Fir'aun. Iaitu ketika mana Fir'aun dan puak-puak dia nak kejar Nabi Musa AS dengan Yahudi. Tu. Lepas tu kata Syekh Hasan Al-Basri sebut apa? Wa kadzabu fi dzalika. Okey, selesai. Tu puasa Yahudi. Puasa Nasrani pula. Sebelum kita baca Hasyiah I'anatul Talibin, kita baca kitab asal kita ni. Dia sebut lagu mana puasa Nasara kita. Maka dia kata puasa Nasara, mereka pun puasa Ramadan juga. Okey, sebelum tu dia kata ada dua pendapat tadi, dua pendapat, iaitu sama ada pendapat pertama Ramadan ni khususiat umat Nabi SAW. Umat terdahulu tidak ada puasa Ramadan, tapi ada puasa, cuma puasa yang bukan qadar yang seperti Ramadan dan bukan waktu yang seperti Ramadan. Mana puasa lain lah. Yang pendapat kedua, bukan khususiat umat Nabi ni. Puasa Ramadan ni bukan khususiat umat Nabi, bahkan puasa Ramadan juga berlaku sebelum umat Nabi SAW. Lepas tu, bagaimana umat terdahulu puasa? Umat terdahulu Yahudi, dia diwajibkan puasa Ramadan, tapi dia tak puasa Ramadan, dia tukar jadi sehari, iaitu hari Ashura. Kerana diberi keyakinan bahawasanya hari Ashura itu Allah Ta'ala telah tenggelamkan Fir'aun seluruhannya. Dan antara dua pendapat ni, pendapat mu'tamad adalah pertama, iaitu Ramadan ialah khususiat umat Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala samakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum adalah dari sudut puasa sahaja, bukan dari sudut waktu puasa, bukan dari sudut kadar puasa. Bukan. Okey, B.
Okey, kemudian sambung. Puasa orang Yahudi, Nasara pula. Jadi puasa Nasara dia kata, siyamun Nasara fa innahum samu Ramadan. Baca dah tu. Mereka berpuasa Ramadan, wajib puasa Ramadan. Ni atas pendapat yang mengatakan puak-puak Nasara pun diwajibkan puasa Ramadan. Fasadafu fihi ay fi Ramadan al-harra syadida. Syadida sifat al-harra maf'ulun bi sadafu fi if'al. Maka berbetulanlah oleh mereka itu padanya pada Ramadan akan kepanasan yang bersangatan. Allah, tengah-tengah panaslah nak kena puasa ni. Maka apa mereka buat? Hawwala yuhawwilu. Fahawwaluhu. Maka menukar oleh mereka itu Nasara akan Ramadan tu ila waqtin, kepada satu waktu sifat la yataghayyaru, yang tidak berubah ia waktu tu. Mana waktu tersebut, mana apa? Mana kadar puasa tu sama, kadar puasa tu akan diambil ke waktu lain. Ke waktu lain. Tak mahu puasa Ramadan. Padahal mereka wajib puasa Ramadan. Tetapi berbetulan ketika mereka nak puasa Ramadan tu panas. Panas yang bersangatan. Mereka pun tukar. Tukar ke masa lain. Okey, kita ambil kitab kita dulu. Okey. Kama ruwiya, seperti mana? Dalil. Diriwayatkan dia kan ma. Wa mustatih huwa naib fa'il kembali pada ma. Ma itu kena pada hadis. An Daghfal, daripada Daghfal ibn Hanzalatin, daripada Hanzalata lah, mamnu' min as-sarf. Kerana isim alam lagi pula ta'nits dari sudut lafaz. Hanzalata ibn Hanzalah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ay hala kauni Daghfal bin Hanzalah tu naqilan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kena kana 'ala an-nasara shaumu syahri ramadhan. Ni hadis pula. Hadis ni riwayat siapa ni riwayat Bukhari, riwayat Haythami, Imam Al-Haythami. Dua. Kalau Daghfal bin Hanzalah tu riwayat Bukhari dalam At-Tarikhil Kabir marfu'an, secara marfu' terus kepada Nabi. Okey. Kana adalah ala nasara, atas puak Nasara itu. Isim jar majrur. Saumu tu isim kana muakhar, ala ta'alluq suatu mazhuf, khabar kana muqaddam. Adalah atas puak-puak Nasrani itu, atas ni makna wajib lah. Adalah atas mereka itu Nasara saumu syahri Ramadhan, puasa bulan Ramadan. Syahri mudhafu ilaih, Ramadhan mudhafu ilaih juga, mamnu' nasaraf. Mereka wajib juga puasa Ramadan. Wa kana alaihim malikun. Adalah ke atas mereka itu Nasara tu malikun, isim kana muakhar, alaihim ta'alluq satu mazhuf, khabar muqaddam. Ada satu malikun, pendeta, rahib. Famarida, kemudian sakit ia malik, iaitu pendeta tu sakit. Faqala, maka berkatalah ia pendeta boleh. Dia kata la in syafahu Allahu. Sekejap. Kan. Faqala, maka berkatalah ia, kalau ikutkan kembali kepada siapa tu? Kembali kepada seseorang daripada Nasara lah. Dia kata la in syafahu Allah, jikalaulah menyembuhkan akan dia, akan malik pendeta itu oleh Allah, liyazidanna 'asharata ayyamin, niscaya tambahlah ia puasa tu 'asharata ayyamin, sebanyak 10 hari. Nak tambah 10 hari. Thumma kana 'alaihim malikun ba'dahu. Okey. Thumma, kemudian kana 'alaihim, adalah atas mereka itu Yahudi, malikun, seorang pendeta lagi, ba'dahu, selepas malikun tadi tu, fa'akala al-lahma, kemudian makanlah ia pendeta tu akan al-lahma, akan daging. Fawaji'a, maka sakit ia, kemudian sakit ia pendeta tu. Sakit, pas makan lagi sakit. Faqala, maka berkatalah pula, la in syafahu Allahu liyazidanna 8 ayyamin, jikalau menyembuhlah akan dia, akan pendeta tu oleh Allah, liyazidanna, niscaya tambahlah oleh puasa itu 8 hari. Jadi berapa? 30 Ramadan campur 10, 40 campur 8, 48. Thumma kana alaihim malikun ba'dahu, kemudian adalah juga atas mereka itu Nasara pendeta, ba'dahu, ba'dal milki, ba'da malikin, selepas daripada pendeta hak tadi tu ada pula satu pendeta lagi, kata faqala, maka berkatalah ia malikun tu, pendeta tu kata, ma yafrughu min hadhihi al-ayyami an nutimmaha. Ma yafrughu min hadhihi al-ayyami an nutimmaha. An nutimmaha tu takwil masdar jadi fa'il yafrughu.
Ma yafrughu min hadhil ayyam. Min hadhihi itu bayan bagi ma yafrughu, apa yang kosong, lapang, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, an nutimmaha, oleh bahawa menyempurnakan oleh kita akan dia, akan hadhil ayyam. Mana apa? Kan sekarang 30 Ramadan, dia pindah ke bulan lain. Nah, sehari kita akan cerita bulan yang dipindah tu bulan Rabi'. Bulan Rabi'. Rabi' ni bulan musim bunga lah. Musim yang tak panas. 30 hari. Tambah tadi 10 hari. 40. Tambah lagi. Sembuh hak tadi tu 8 hari. 48. Tinggal 2 hari lagi. Mari pula Hak Malik. Pendeta Hak seorang lagi kata, jom kita sempurnakanlah 48 ni. Tinggal baki beberapa hari lagi tu. 2 hari lagi. Cukup. Jadi 50. Ni bid'ah dhalalah finnar betul ni. Wa naj'ala siyamana fir rabi', dan menjadikan oleh kami Nasara, siyamana maf'ulun bih, akan puasa kami fir rabi'i, pada bulan Rabi'. Rabi' ni musim bunga. Ataupun kalau bulan Islam tu Rabiul Awal, Rabiul Akhir itulah. Fasarat 50 yauman, maka jadilah ia. Ia apa? Ayyamus siyam, hari-hari puasa tu 50 yauman, 50 nisbah hari, Khamis. Jadi 50 hari dahsyat aku. Okey, kita tengok kepada kitab kita ni, Hasyiah I'anatul Talibin. Hasyiah I'anatul Talibin versi dia lain sikit. Dia kata gini, wajib ke atas puak Nasara puasa. Okeylah, puasa fardu, puasa Ramadan. Kemudian, wajib ke atas mereka puasa Ramadan, tetapi selepas mereka telah berpuasa pada waktu yang panjang, dah puasa dah. Tiba-tiba berbetulan pada hari yang sangat panas. Mana bulan yang sangat panas, musim yang sangat panas. Kemudian mereka jadi payahlah untuk puasa sebab panas. Susah. Maka mereka pun berhimpunlah segala ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, kepala-kepala, ketua-ketua mereka, buat satu pendapat yang sepakat. Mereka menjadikan pada waktu bulan Rabi' itu sebagai tempat puasa. Dan mereka menambahkan 10 hari kerana sebagai kafarah terhadap apa yang mereka buat, iaitu tukar masa. Jadi berapa? 40 hari. Nilai sikit riwayat ni. Jadi 40. Kemudian ada pendeta yang sakit. Kemudian Allah Ta'ala menyembuhkan dia. Maka disebabkan Allah Ta'ala menyembuhkan dia, tambah 7 hari. Jadi berapa? 47. Kemudian datang pula pendeta yang lain pula, dia kata, ma hadhihi thalathah. 3 lagi ni nak buat apa ni? Kan 47 lagi 3 hari ni? Lengkapkanlah. Jadilah 50 hari. Hak inilah yang dia kata, wa hadha ma'na qawlihi ta'ala. Dan bermula ini, hadzal madhkur ni ialah khabar makna qawlihi ta'ala, ialah makna firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Tak ada tuan dalam nuskhah tu. Surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu, mengambillah oleh mereka itu, ahbarahum, akan pendeta-pendeta mereka itu, wa ruhbanahum, dan ahli-ahli agama mereka itu, arbaban maf'ulun bih, akan sebagai apa? Pendidik, sebagai pentarbiah, sebagai orang yang mengatur urusan agama mereka, bukannya Allah. Mereka mendahulukan pendeta-pendeta dia, bukannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh puasa bulan Ramadan, berbetulan dengan puasa dengan panas yang terik ke tak, itu lantak hang lah. Allah Ta'ala suruh puasa lah. Ubah buat apa? Jadi beza antara Yahudi dan Nasara ialah Nasara dia ubah dari sudut bilangan puasa satu dan bila nak puasa. Yahudi pula ubah dari sudut daripada qada 30 Ramadan 30 hari, tiba-tiba sehari ya, Yaumul Asyura. Masing-masing ubah belaka. Umat Islam tak ubah. Sami'na wa ata'na. Tu ya. Waja'at fi kutubit tafsiri aqwalun, dan telah datanglah pada kitab-kitab tafsir itu beberapa qaul, beberapa pendapat, an ba'dis sahabati, daripada sebahagian sahabat, an ba'di jar majrur, as-sahabati mudhaf ilaih, wat tabi'ina, atah pada sahabat, sebahagian sahabat dan sebahagian tabi'in, anna siyam as-sabiqina. Wajaa fi kutubit tafsir aqwalun amma anna siyam as-sabiqina
aqwalun an ba'd as-sahabah anna siyama as-sabiqina, bahwasanya puasa orang-orang terdahulu, siyama isim anna, as-sabiqina mudhafu ilaih, kana jumlah tu khabar anna, kana adalah ia siyamus sabiqin, thalathata itu khabar kana, thalathata ayyamin 3 hari ya, min kulli syahrin daripada setiap hari. Tu ada sebahagian kitab-kitab tafsir dia menukilkan pendapat orang-orang dulu puasa 3 hari dalam sebulan, tiap-tiap bulan 3 hari. Walam yazal masyru'an, walam yazal dengan mana senantiasa, yazal makna hilang, lam dengan mana tidak sama sekali hilang, mana senantiasa. Lam yazal yakni senantiasalah ia, masyru'an senantiasalah ia siyamus sabiqin, masyru'an disyariatkan, khabar lam yazal, min disyariatkan puasa terdahulu 3 hari sebulan tu, min zaman, min tidak bermula daripada zaman Nuhin, zaman Nabi Nuh, ila an nasakhallahu dhalika siyam bi siyami syahri ramadhana, sehinggalah bahawa memansukhkan oleh Allah, membatalkan oleh Allah akan demikian puasa 3 hari sebulan tu dengan puasa bulan Ramadan. Itulah kisah puasa bulan Ramadan daripada awal sampai habis. 46 minit. Lepas tu masuklah tarikhus siyami fil Islam. Masuk sikitlah sebab nak cukup 2 muka Tarikhus siyam, tarikh juga apa nama tu, sejarah juga. As-siyam, sejarah puasa fil Islam, dalam Islam. Tadi tu sejarah puasa secara umum, start dari perokok Nasara Yahudi sampailah ke Islam. Hari ni nak bincang sejarah puasa dalam Islam sendiri. Amma tarikh sejarah Islam, sejarah puasa dalam Islam pun berperingkat juga. Bukan semua pop terus puasa Ramadan, tak. Dia ada 3 peringkat. Dia ada beberapa peringkat. Amma tarikhus siyami, adapun bermula sejarah puasa, tarikhu mubtada wa huwa mudhaf, as-siyami mudhaf ilaih, fil islami jar majrur, dalam Islam itu, laqad jawab tu khabar tarikh, lagi pula jawab amma. Laqad bada'a, sesungguhnya telah mulailah ia siyam tu fil Islam bi siyami thalathati ayyamin, dengan puasa 3 hari, min kulli syahrin daripada setiap bulan. Itulah yang zaman Nabi Nuh, bermula zaman Nabi Nuh tadi tu. Itu puasa awal-awal sebelum dalam Islam. Dalam Islam dengan mana? Bukan Nasara, bukan Yahudi Bukan nak cerita Nasara Yahudi ni. Dalam Islam, Nuh pun Islam juga. Wa bi siyami yaumi Asyura, dan dengan puasa hari Asyura Nabi Musa AS. Kama kana alaihi, seperti bahawa adalah alaihi ala dhalika siyam, atas demikian siyam itu, al-umamus sabiqatu, itu isim kana muakhar. As-sabiqatu sifat. Seperti mana adalah atas puasa yang tersebut tadi itu umat-umat yang terdahulu. Itu puasa 3 hari pada setiap bulan, dan bagi Nabi Musa pula puasa Asyura, ada puasa Asyura dan sebagainya. Itu asal Islam. Kemudian thumma, bila lepas tu nazala qauluhu ta'ala, telah turunlah pula oleh firman Allah Ta'ala, fi faridati Ramadana, pada kefarduan puasa Ramadan. Dia kata gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang beriman, kutiba ditetapkan, alaikum ke atas kalian, as-siyamu akan puasa, kama kutiba seperti mana ditetapkan, alal ladzina min qablikum, ke atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu khabar la'alla tattaqun, bertakwa. Surah Al-Baqarah 183. Ayat ni kita dah cerita tadi dah, panjang lebar. Okey, turunlah ayat ni. Pas turun ayat ni bukannya puasa Ramadan tu wajib puasa Ramadan qat'i, tak. Dia kata fakana man syaa shoma, maka adalah orang yang berkehendak ia man shoma, berpuasa. Puasa fakana man syaa shoma, shoma tu khabar kana, maka adalah seseorang berkehendak ia man, berkehendak apa? Berkehendak as-siyama lah, berkehendak akan puasa, shoma tu jawab khabar kana. Wa man syaa aftara. Bukan. Dia shoma ni jawab bagi man. Jawab bagi man. Fakana, maka adalah ia, man syaa, barang siapa yang berkehendak ia, ai syaa as-siyama, berkehendak untuk puasa, shoma, ni saya puasalah ia. Wa man syaa, dan jika siapa berkehendak ia, ai al-iftara, aftara, akan maka bukalah puasa ia.
Mana tak berpuasa lah ayat ni. Ketika ayat ni turun. Ayat ni turun maknanya, ang nak puasa, puasa. Ang tak mau puasa, sila. Tapi, wa at'ama miskinan. Memberi makanlah ia man sya'a aftara tu. Orang yang tak mau puasa tu, miskinan. At'ama miskinan, memberi makan akan orang miskin. Tu ketika awal-awal dulu. Itu siapa nak puasa, sila. Tak mau puasa, boleh. Tapi kena beri makan kepada orang miskin. Fa'ajza'a dhalika anhu an man sya'a tadi. Maka memadailah oleh demikian itu, demikian it'amu miskin. Memberi makan pada orang miskin itu daripadanya. Daripada orang yang tak mau puasa. Kerana apa? Liqaulihi ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala fi akhiril ayati, pada akhir ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ke atas orang-orang yang mampu dia akan puasa, mampu puasa. Mampu fidyatun. Beri fidyah, apa fidyah? Badal ta'amu miskin, memberi makan pada orang miskin. Ni. Dia mampu puasa tapi tak mau puasa, maka dia beri makan pada orang miskin. Ni bukan untuk sekarang, ni zaman dulu. Sebelum puasa yang pada awal Islam. Thumma, kemudian, innallaha anzala al-ayata, kemudian sesungguhnya telah menurunlah ia Allah akan ayat sifat al-ukhra yang lain. Dia turun ayat lain pula. Ayat ni pula, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ada lamul amri di situ. Syahru bermula bulan. Ramadana mudhafu ilaih. Bulan Ramadan. Alladhi, sifat syahrul Ramadan. Yang mana unzila, diturunkan, fihi, padanya, pada alladhi, naik fa'il, al-Qur'anu, akan Quran. Hudan, sebagai petunjuk, linnasi, untuk manusia. Wa bayyinatin, ataf hudan. Dan penerangan, minal huda, daripada petunjuk itu, wal furqani, dan furqan. Sekejap. Alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin, dan penerangan minal huda, daripada petunjuk, wal furqani. Furqani adalah membezakan antara hak dan batil. Disifatkan Quran gitu. Batu faman syahida minkum, nak kata Quran tu turun bulan Ramadan. Batu faman syahida, maka barang siapa yang bersaksi, minkum, daripada mereka itu orang Islam, asy-syahra, akan bulan. Ini siapa yang saksi akan nak bulan, nampak nak bulan, falyasumhu, maka hendaklah puasa akan dia, akan dzalika syahr, akan demikian bulan tersebut. Fakana, maka kana shaum Ramadan, maka adalah puasa Ramadan tu, khabar kana, wajiban, wajib, ala kulli man syahida syahra, atas orang, setiap orang yang menyaksikan ia man, akan asy-syahra, akan bulan, yakni anak bulan. Ayyasuma kana wajiban ala ayyasumahu, ta'wil masdar jadi fa'il wajiban. Wajiban tu isim fa'il beramal jadi fa'il. Ayyasumahu, bahawa berpuasa ia kullun tadi, akan dia akan puasa Ramadan, madama qadiran, selama mana mampu ia. Qadiran tu khabar madama, ala siyami, atas puasa. Kalau tak mampu puasa, barulah nanti qada. Bukannya bayar apa? Beri makan orang miskin dah. Tu kalau tak mampu, yang tak mampu qada puasa dah. Memang sepanjang umur hidup dia tidak boleh mampu puasa. Contoh orang yang sangat tua dan orang yang ada penyakit, tak ada harapan sembuh. Tu beri fidyah lah. Bayar fidyah tiap-tiap hari. Tapi hak ni bagi yang mampu wajib puasa. Kalau mampu puasa, boleh pilih lagi, sama ada nak puasa boleh, ataupun tak mau puasa, nak bayar pada orang miskin, nak beri makan pada orang miskin pun boleh. Tapi bila penurunan ayat seterusnya, dah puasa dah bagi orang yang mampu. Tak ada pilihan dah, kena puasa. Tu. Rawa Ahmadu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.